Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 26 September 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Wafi syarah kepada hadis 40 susunan Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-32. Al-hadithus tsani was thalathun, nafyu darar fil Islam. Maksudnya menolak sebarang bentuk kemudaratan dalam agama Islam. Islam kejadiannya jalbul masalih wa daf'u al-madar, mal-mafsadah. Segala kebaikan Islam ajak, segala keburukan Islam tolak. Hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ambil daripada hadis segala kebaikan Islam ajak. Hadis yang diriwayat oleh As-Sahabi Al-Jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tengok tuan-tuan yang ada kitab Al-Wafi terbitan Al-Hidayah, muka surah 422. Muka surah 422. Tengok matan hadis. An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan Al-Khudri, Sa'ad bin Sinan. Dalam kitab terjemahan kata Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Tengok dia punya sepatah, la darara wa la dirar. Maksudnya daripada Abu Sa'id, itu gelaran dia panggil kunyah, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri itu nama kabilah dia. Radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Artinya tidak boleh memudaratkan orang dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Ini mana hadis ini nak menolak kepada kita, jangan buat mudarat kepada orang, orang juga tidak berhak untuk memudaratkan kita. Maknanya kita kena duduk atas landasan kita tak kacau orang, orang tak boleh kacau kita. Qala an-Nawawi hadithun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnada. Maknanya hadis itu bersanad. Wa rawahu Malik fil Muwatta'i mursala. Tengok hadis mursal tu makna hadis ada gugur di tengah tu. An Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut Abi Sa'id. Itu dipanggil mursal. Fa asqata Aba Sa'idin. Qala an-Nawawi wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dha. Mana hadis ini banyak lorong, banyak jalur dia yang boleh menguatkan satu sama lain, sehingga Imam Nawawi menghukumnya sebagai hadisun hasan. Baik, hadis ini riwayat Ibnu Majah dalam Kitabul Ahkam min hadis Ubadah bin Samit, dan diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Kitabul Aqdiyah. Hadis Abi Sa'id ini yang kita baca, akhrajahul Hakim wal Baihaqi wa qala Al-Hakim anhu sahihul isnad ala syarti Muslim. Kata Al-Imam Ibn Rajab, tuan-tuan tengok,
ada setengah ni saya tak terjemah. Para pelajar kena ingatlah itu istilah-istilah hadis. Kalau saya terjemah pun untuk pelajar-pelajar yang belajar hadis dia tahu istilah yang kita baca dalam bahasa Arab itu. Kata Al-Syekh Ibn Rajab rahimahullah, Imam Ahmad telah menjadikan hadis ini sebagai dalil. Istadalla, maknanya menggunakan hadis ini sebagai dalil. Berkata Syekh Abu Amr Ibn Salah, dia kata apa? Hadis ini disanadkan oleh Daruqutni daripada berbagai arah dan keseluruhannya menguatkan hadis ini serta menghasankannya. Hasan tu darjat yang kedua lah, sahih hasan. Dan telah diterima oleh majoriti para ulama dan berhujah dengan hadis ini. Wa qala qawlu Abi Daud, kata Syekh Abu Daud rahimahullah, innahu minal ahadith, hadis ini daripada hadis-hadis yang berpaksi padanya ilmu fiqh dan dapat dirasakan bahawa ianya ghairu dhaif, bukan dhaif. Wallahu alam. Itu cara ulama. Kadang-kadang dia nak memperkuatkan hadis itu, cari lorong ni untuk memperkuatkan dia. Maka kita berpindah kepada ahammiyatul hadis, kepentingan hadis. Hadis ni dia punya darjat kepentingan dia bagaimana? Sebagaimana kata Imam Abu Daud, di antara hadis yang berpaksi, berlegar di atas hadis ini banyak hukum-hukum fiqh. Dia kata yadurul fiqh alaiha, mana hukum fiqh duduk berputar dia ni. Dalil dia la darara wala dirar, mana banyak. Sekarang kita pergi kepada para ulama, kita berselisih pandangan tentang mengenai makna darar. Tengok dalam kitab kita ni buat salah tak? Dia tulis darah, bukan darah, darar tulis. Sepatutnya DHO, darar. Tuan-tuan yang ada kitab tu baik, bukan darah tu, darar dan dirar. Satu bagi atas, satu bagi bawah. Darar, dirar. Ada yang mengatakan satu makna je. Ada yang katakan ada di antara duanya perbezaan. Yang masyhurnya berbeza di antara darar dengan dirar. Jadi pendapat yang paling kuat kata Tuan Syekh Mestu, pengawalan kita ini kata anna darara, tengok dia kata darar itu adalah mendatangkan mudarat ke atas orang yang tidak menyakitinya. Bila kita buat mudarat kepada orang yang tak kena kepada kita buat mudarat kepada dia, itu dia panggil darar. Mu jangan buat kena kepada orang. Itu darar. Ad-dirar, dirar itu apa pula? Melakukan kemudaratan. Dirar pula ialah membalas kemudaratan terhadap orang yang telah melakukan kemudaratan ke atasnya dengan satu cara yang tiada dalam syariat. Mana orang ni kena kita tapi kita balas balik dia dengan cara yang tidak diizinkan oleh syarak. Woi, ada ke cara yang diizinkan oleh syarak? Naam. Syariat Islam ni ada hukum, undang-undang dia, nama dia undang-undang hudud, undang-undang qisas yang telah kita bincang dalam beberapa hadis yang lepas. Maknanya kita tak boleh sewenang-wenangnya, suka-suka je pergi latak pukul kepala orang kerana dia ngenak pada kita lah. Dia ada cara dia, ada prosedur dia, dan dia ada cara-cara tamfiz, dia panggil tamfiz, melaksanakannya. Maka dua-dua makna tadi, berkhianat kepada orang ataupun balas orang khianat kepada kita tidak dengan cara yang diizinkan oleh syarak, mamnu', dilarang dalam syarak itu, wa ghair jaiz, tidak harus kita lakukannya. Penjelasannya seperti berikut. Para pelajar tengok fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Apakah fiqh hadis ini, dan hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, al-manfi huwa darar la al-uqubah wal qisas. Ini kena jelas ni. Kalau tak jelas ni, kita keliru pula. Macam mana Islam ni tak ada mudarat?
Tapi kenapa suruh potong tangan orang? Kan potong tangan orang itu mudarat. Cacak dia, susah dia nak makan nanti. Kita kata ada cara dia tu sendiri. Maka yang dinafikan, yang ditolak, kemudaratan bukannya hukuman dan qisas yang memang memudaratkan. Kerana masalah yang lebih besar daripada itu. Yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah hadis ialah sesuatu yang bukan hak. Iaitu sesuatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan atas seseorang atau sesuatu perkara bukan di atas dasar hak tapi melebih merupakan suatu pencabulan terhadap hak pihak lain. Adapun mendatangkan atau masukkan kesakitan pada individu tertentu yang berhak untuk menerima kesakitan itu sebagaimana seorang yang telah melanggar hudud Allah. Dia mencuri. Cukup nisab. Dia dipotong tangan. Mudarat itu. Dia minum arak. Dia disebat. Mudarat. Tetapi dia dihukum atas kesalahannya itu. Atau seseorang yang telah menzalimi seorang yang lain. Lalu tindakan yang adil diambil ke atasnya. Atau dihukum atas kezaliman itu. Maka kesakitan seumpama ini bukan maksud yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Ini kita jelaslah bahawa darar tak darar ni bukan dalam bab undang-undang yang telah ditetapkan oleh syarak. Kerana itu, qisas. Tuan-tuan yang ada kitab tu tengok. Qisas dengan qaf, sad. Qisas maknanya balas. Membalas kejahatan orang seumpama yang dia buat. Dia potong tangan, kita potong tangan dia. Dia hilang nyawa, kita potong kepala dia. Sebab hilangkan nyawa dia juga. Qisas adalah daripada syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hakikat kehidupan itu wujud pada qisas. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. Allah kata, dan sesungguhnya hukuman qisas itu ada jaminan hidup yang aman bagi kamu. Bila ada hukum qisas, orang tak berani nak kena pada orang. Mempukul orang, kita akan pukul dia balik. Kamu potong anggota orang, potong balik anggota dia. Mencungkil mata orang, kita cungkil mata dia. Itu maksud qisas. Hukuman dibalas mengikut perbuatan. Maka Allah kata, kalau dia hilangkan nyawa orang, kita hilangkan nyawa dia. Allah kata, walakum fil qisasi hayah. Dengan adanya qisas itu, orang boleh hidup dengan aman dalam dunia ini. Sebab apa? Masing-masing menjaga diri daripada dikenakan hukuman. Tak mau kena hukuman? Tak mau. Jangan buat. Itu je. Kalau buat, tunggulah hukuman. Allahu Akbar. Baik, surah Al-Baqarah ayat 179. Hadis Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia mengucap, terpeliharalah darah mereka, harta benda mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan hak Islam. Darah dia boleh ditumpahkan, harta dia boleh diambil. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini kita fahamlah, para pelajar boleh faham. Maksud darar yang dihapus di sini, kemudaratan yang merusakkan orang tanpa hak. Baik. Tindakan ini adalah merupakan suatu cara untuk menolak kemudaratan dan kemerbahayaan daripada individu dan masyarakat. Mana kalau tak ada hukuman kerah begini, orang main-main lah. Karena itu kita tengok dalam berita, sebahagian daripada negara keras sangat hukuman dia. Orang yang buat rasuah dia tembak mati depan-depan. Kumpul, tembak. Maknanya dia nak hapuskan benda tu. Cuma apabila tidak ada nakalan minallah, undang-undang itu tidak bernyawa, tidak mempunyai ruh. Ini yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian.
Apabila undang-undang tu keras tetapi tidak berpaksi kepada syariat, maka kita tidak mendapat ruh undang-undang itu daripada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini penting dalam hidup kita ni. Baik. Perkara yang kedua, la taklif fil Islam bima fi darar. Tidak ada tanggungjawab taklif, keberatan syarak dalam Islam yang tidak terdapat pada suatu yang mengandungi kemudaratan. Bima fi darar, mana taklif kita ni tak ada benda yang bawa mudarat, dan larangan pula tidak wujud pada sesuatu yang punya manfaat. Kalau benda tu ada manfaat, Allah tak larang. Kalau taklif tu ada, Allah suruh buat, benda tu tidak ada mudarat. Cuma kadang-kadang kita terasa macam mudarat sebab bercanggah dengan otak kita, bercanggah dengan pemikiran kita, dan lebih-lebih lagi bercanggah dengan nafsu kita. Macam mana? Apa undang-undang Islam ni? Kalau berzina, orang tua berzina, dijatuhkan hukum rejam. Ini undang-undang Dracula. Ganas. Taliban. Macam-macam dia punya persepsi. Kita kata jangan duduk cakap main-main. Kalau Allah syariatkan, sudah pasti di sana terdapat tidak ada mudarat dan ada manfaat. Bila Allah larang, sudah tentu di sana ada mudarat dan kemungkinan ada manfaat tapi kecil nak banding dengan mudarat yang besar itu. Kena faham di situ para pelajar sekalian. Maka di sini tengok kitab kita nombor 424. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menanggungjawabkan, letak taklif supaya kita lakukan ke atas hamba-hambanya dengan sesuatu perbuatan yang memudaratkan mereka, sebagaimana Allah tidak melarang mereka daripada sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Sesuatu yang tak beri manfaat, Allah Subhanahu Wa Taala tengok ni, tidak larang. Pada perintah Allah terdapat kebaikan untuk mereka dalam agama, dunia dan juga akhirat. Sekiranya mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, mereka akan memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Manakala pada larangan Allah terdapat kerosakan terhadap kehidupan dan tempat kembali mereka di alam akhirat, jika mereka melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah, maka rosaklah dunia dan akhirat mereka. Na'udzubillah. Tiada kebaikan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah SWT sebut dalam Quran, Qul amara rabbi bil qist. Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara. Suratul A'raf ayat 29. Dan ada lagi lah. Tuan-tuan tengok, tidak syak lagi. Wujud kebaikan dan manfaat pada keadilan, manakala pada kejian pula wujud padanya keburukan dan kerosakan. Jadi jelas kita nampak di sini, para pelajar sekalian, apa yang telah disebut dalam kitab kita ni tentang mudarat dan juga mafsadah. Jelas, wa wadihun likulli dhi aqlin. Sememangnya jelas, setiap orang yang berakal hendaklah melihat kepada syariat Allah. Sesungguhnya Allah membolehkan untuk hamba-hambanya setiap sesuatu yang mempunyai kesejahteraan akal fikiran mereka dan kesihatan tubuh badan mereka. Jadi Allah Ta'ala akan beri pada kita. Boleh kita buat. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan mereka kecuali sesuatu yang boleh mencacatkan panca indera mereka, kekuatan serta keupayaan mereka dan merosakkan serta kemudaratan terhadap kesihatan mereka dan tubuh badan mereka. Maknanya jelaslah kepada kita yang Tuhan larang tu adalah hikmah dia. Yang Allah suruh pasti ada manfaat dia. Sama ada kita tahu atau kita tidak tahu. Dia panggil alimha man alimha. Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Orang-orang yang belajar ilmu syariat, orang yang belajar ilmu hikmah syariat, jumpa. Orang yang belajar ilmu tadabbur Quran akan terserah perkara-perkara seperti ini di hadapan mata dia. Tapi kalau setakat kita mengaji Quran di peringkat pertama saja, peringkat tajwid saja, tak jumpa dengan benda tu. Tuan-tuan, bila kita cakap contoh, jangan pula salah faham. Nanti ada orang potong video saya ni, esok terul Abu Anas kata tajwid tak ada guna. Ini masalah kita sekarang ni.
bila kadang-kadang kita bercakap dalam suatu perkara, contoh bandingan, tiba-tiba orang ambil kat situ buat tuduhan. Tuan-tuan kena ingat, tuduhan yang dibuat zaman kita hari ini orang mudah percaya. Lebih-lebih lagi sekiranya ada unsur-unsur haqd, sakit hati kepada orang tu. Berbeza warna ke, berbeza bendera ke, berbeza apa saja ke perwatakan, maka mulalah mencari jurang-jurang yang boleh ditrollkan, bukan mencari pendekatan yang boleh didamaikan. Ini bahasa kita. Jadi kita kata apa tadi? Maknanya setiap perkara yang Allah Ta'ala larang mesti ada hikmah. Kita tahu ataupun kita tak tahu. Jadi kita jangan dulu buat apa ni? Jangan mengatakan syariat ini tak ada. Lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang belajar ilmu tadabbur, yang belajar ilmu hikmah syariat, kita akan jumpa betapa indahnya. Saya suka share video-video orang putih ke, orang barat ke yang masuk Islam, sebab kajian mereka kepada Al-Quran, kepada hadis yang membawa mereka masuk Islam. Kita nak tengok, baru kita nampak, hebat, kelah molek. Tapi kalau masuk Islam kerana nak kahwin, masuk Islam macam kita pergi di pendalaman orang masuk Islam sebab ustaz datang, mari bagi duit, contohnya bagi, kita kata eloklah dia masuk Islam. Tetapi tak sama dengan orang yang masuk Islam dengan sebab research, dengan sebab kajian, dirasat, buhus yang dia kemukakan dengan sebab masuk Islam itu. Kita kata berbeza. Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, kita ambil sebahagian daripada kan. Kita berpindah pula kepada fiqh yang ketiga. Kitab ni panjang, tuan-tuan boleh bacalah. Saya ambil poin utama saja sebab kita nak memahami maksud hadis ya. Syekh kita ni dia ambil kesempatan, dia syarah. Syarahnya dia syarah ni bagus. Tapi yang saya syarah ringkasan ini madai untuk para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan memahami maksud hadis. Insya-Allah. Saya kata insya-Allah. Kita tak boleh puji kita. Orang lain puji kita pun tak bagus. Kalau kita puji sendiri, jadi macam burung merak kita ni. Asyik duk angkat dia punya sayap. Kek, bunyi suka lah. Tengok orang selfie dengan dia, sengih suka. Jadi akhirnya, apa yang kita dapat? Ini bahaya. Baik, isu yang ketiga dalam Islam ini, dia panggil raf'ul haraj. Saya nak para pelajar yang boleh bahasa Arab, dia tulis di kitab dia. Raf'ul haraj. Apa makna raf'ul haraj? Menolak keberatan ataupun kesempitan dan kesusahan. Islam datang nak ketepikan segala bentuk kesusahan, kesempitan, kesulitan, rafi'. Mana dihapuskan daripada syariat Islam ini. Macam mana kita nak faham? Susah ustaz. Cakap senang. Kami wanita ni kena pakai tudung. Kenapa? Panah-panah bertudung kita. Masya Allah, tabarakallah. Pandai awak IQ, pandai awak guna hujah. Nanti kita jelaskan apa maksud dia, insya-Allah. Sabar, perhati betul-betul, insya-Allah kita akan jumpa perkara-perkara yang dihajati dalam pengajian kita ini, insya-Allah. Antara bentuk menolak kemudaratan dalam agama Islam ialah mengangkat keberatan atau kesempitan daripada penganutnya, ataupun yang lebih khusus lagi ialah daripada orang yang mukallaf, dan meringankan mereka daripada kesusahan dan kepayahan yang terhasil daripada perintah yang mana mereka ditaklifkan, mana dipertanggungjawabkan ke atas mereka dengan syarat hendaklah kesusahan ini bukanlah kesusahan atau kepayahan yang sememangnya menjadi adat daripada suatu perintah yang ditaklifkan itu. Ini saya baca dulu, nanti kita hurai. Tidaklah menghairankan kerana agama ialah agama yang mempermudahkan para penganutnya. Kita ni, apabila kita ni berakal dengan sempurna, sudah balik umur 15 tahun ataupun sudah bermimpi basah,
Anak-anak perempuan yang sudah datang haid, maka dia panggil mukallaf. Apa nama kita? Mukallaf. Apa nama mukallaf? Orang yang telah dibebani dengan hukum syarak. Ada pahala, ada dosa. Ada baik, ada buruk. Semua tu dipertanggungjawabkan atas kita. Maka bila taklif tu ada, berat tu mesti ada. Itu maksud. Ada berat. Solat ni, susah tak usah solat? Susah Ustaz. Subuh kena bangun. Orang duk tidur kerah, kita sudah bangun. Kita duduk di negara Malaysia ni, khatul istiwa, tuan-tuan tak terasa sangat. Kalau kita duduk di negeri Arab dan negeri yang di Eropah tu, kadang-kadang maghrib dengan subuh tu dekat yang masa. Macam mana kita nak puasa sampai 23 jam, 22 jam puasa? Berat. Maka ada penyelesaian dalam Islam. Maknanya tidak ada taklif yang tidak ada keberatan. Tapi keberatan itu masih lagi dalam skop kemampuan manusia. Bukan di luar kemampuan. Kita hari ni makan nasi. Makan nasi tidak? Makan. Kalau puasa, makan maghrib. Tuan-tuan dan puan-puan nak makan nasi. Berapa proses, berapa lama masa kita kena proses nak masak nasi? Oh, zaman kita ni mudah dah Abu Anas. Berah dah ready. Periuk elektrik sudah ready. Alat-alat blender sudah ready. Dulu begini tumbuk pelepon, tumbuk apa ini? Tumbuk awah kita orang. Sekarang ni semua ready. Ready made pun ada tak? Beli dia punya awah dia tu masuk je. Siap. Tapi kena kerja juga. Oh, kalau kita tengok orang duduk nak makan susah. Pukul 10 pagi tumbuk beras, tumbuk padi. Baru masak nasi pula. Nak masak nasi pula, nak buat ikan masak tempoyak contohnya. Oh, terpaksa kena tumbuk pula kunyit ni. Susah. Zaman kita ini lebih ringan, lebih senang, tapi masih lagi susah. Kena beli pula. Itu maknanya kalau kata langsung taklif tidak ada keberatan, kita nak makan nasi pun ada berat juga. Maka itu saya nak bagi analogi supaya para pelajar boleh memahami tajuk yang kita bincang ni betul-betul. Baik. Dengan itu, Allah SWT letak kepada kita ayat, tengok ayat Quran ni. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Suratul Hajj ayat 78. Ayat yang kedua, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak memberati seorang melainkan apa yang berdaya olehnya. Surah Al-Baqarah 286. Ayat kita baca hari-hari ni, akhir surah Al-Baqarah ni. Sabda Nabi SAW, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku telah diutuskan dengan agama yang lurus dan mudah. Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis-hadis lain yang tuan-tuan boleh tengok nanti. Mana hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa agama tauhid yang lurus, yang suci, tiada kekerasan padanya dan tiada kesempitan dalamnya. Sekiranya taklid itu kekal dalam keadaan asalnya tanpa mengambil perbezaan keadaan dan zaman, maka sudah tentu tertimpalah kemudaratan yang besar kesannya ke atas orang-orang mukallaf. Betul tak? Maknanya hukuman wajib solat ni satu je hukuman dia. Sakit, demam, sehat, tak sehat, sama je. Semuanya kena berdiri belaka. Puasa, bila masuk Ramadan, all muslimin kena puasa. Yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat. Saya boleh anggarkan bulan Ramadan lah bulan ramai orang mati. Dah, orang sakit kena puasa. Nak makan ubat tak boleh, tenaga tak ada, innalillah jawab dia je. Boleh jadi AJK tanah kubur sebelum Ramadan, dah siap dah. Dalam kampung kita ni berapa orang sakit?
7 orang. Gali kubur 10. Gali siap dah kubur. Bulan Ramadan tak larat kita nak gali kubur. Sebab kematian akan berlaku. Tapi tidak terjadi sedemikian. Ini maksud dia raf'ul haraj. Dihilangkan kesusahan itu dengan sebab syariat kita ni syariat yang anjal, murunah. Anjal. Lembut dia. Allahu Akbar. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada wa min amsilati takhfif 'alal mukallaf. Di antara contoh-contoh keringanan yang diberikan kepada orang mukallaf ketika wujudnya masyaqqah. Masyaqqah tu kesusahan. Seperti berikut. Contoh yang pertama, tayamum. Bilakah tayamum ini? Tayamum ini diguna ketika sakit atau ketika tak dapat air. Bila sakit, doktor kata tak boleh guna air ni. Tak apa, kita tayamum. Orang ni pecah kepala. Tapi dia berjunub. Kalau mandi, matilah dia. Habis, ditukar kepada tayamum. Ambil debu, sapu muka, sapu tangan. Entah. Mari zaman COVID. Ini kita turun ke alam realiti. Saya suka bawa para pelajar, para jemaah sekalian di mana ke alam realiti. Alam nyata. Jangan cakap benda-benda pelik-pelik. Kita bukan duduk di planet lain, kita duduk atas dunia. Sekarang ni zaman corona. Orang takut. Maka ulama-ulama dalam dunia ini mengeluarkan pandangan fatwa. Orang yang mati dengan sebab positif corona, maka cara pengurusan jenazah juga berbeza. Kalau tidak, susahlah. Siapa nak urus jenazah? Dia pun tak nak mati. Pengurus jenazah tu. Dia nak urus jenazah je. Dia tak mau jadi jenazah. Ini contoh. Maka bila kita tak boleh guna air, kita boleh berpindah ke tayamum. Tayamum ini salah satu daripada syariat khas untuk umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Tanda tuan-tuan. Yang ada kitab, ada kitab. Yang tak ada kitab, tulis nota surah Al-Ma'idah ayat 6. Tuan-tuan baca dalam kitab, saya bagi kod nombor ayat je sebab kita panjang lagi. Baik, contoh yang kedua. Al-fitru lil musafiri wal marid. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berbuka puasa bagi orang musafir dan orang sakit. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa dia dapat bulan Ramadan, wajib dia puasa. Wa man kana maridan. Siapa dia sakit, au ala safarin, ataupun dia musafir, fa aftara, dia diizinkan untuk berbuka puasa, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti hari lain. Balik daripada travel, puasa. Orang sakit dah sembuh, puasa. Tengok dalam ayat 185 Al-Baqarah ni, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata, aku nak hamba-hamba aku ni senang, tak nak susah. Masya Allah, kata alhamdulillah tuan-tuan. Mudahnya kita. Baik. Isu yang ketiga. Adamul ism birtikabi mahzuratil ihram. Tidak berdosa langgar larangan ihram bagi orang yang ada masyaqqah. Tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah, kita telah belajar kursus haji dan umrah. Apa dia kursus? Di antara bila kita berihram, labbaik Allahumma labbaik, ada 13 larangan ihram yang dikena atas diri kita. Tak boleh cabut kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh pakai pakaian laki-laki, pakaian berjahit tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong rambut, tak boleh pakai minyak kepala. Banyak, 13 perkara tak boleh. Oh, orang ni Masya Allah sakit sangat, gutu penuh atas kepala dia. Boleh tak dia cukur kepala? Boleh. Berdosa ke tidak? Tak berdosa. Kena bayar fidyah ke tidak? Naam. Yang pentingnya raf'ul ithm, dosa tak ada. Bayar je, bayar, dipanggil bayar fidyah. Fidyah ni berapa? Bagi makan 6 orang miskin. Simple je. Kan 10 riyal seorang, 60 riyal.
Tapi takkanlah kita 2 minggu lagi baru nak buka ihram. Sakit ke apa? Itu dia panggil tidak berdosa. Baik. Tapi kalau suka-suka ya, pergi cabut bulu, alah, itu haram nama dia. Isu yang keempat, inzarul madinil mu'sir. Ini yang keempat ni penting tuan-tuan. Allah Ta'ala izinkan, bahkan menggalakkan, menangguhkan orang yang berhutang daripada membayar hutangnya. Tengok ni. Siapa berhutang kerana keperluan hidup dia, tiba-tiba dia tak boleh nak tunaikan pada tarikh yang dijanjikan. Maka Allah SWT bagi arahan kepada tuan hutang, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Siapa dia susah, tangguhlah kepada waktu dia senang nanti. Sekarang ni musim corona, tak boleh kerja, jangan minta hutang masa ni. Tapi kalau dia tak ada kesan dengan corona, seperti pegawai yang kerja tetap, pegawai kerajaan, pegawai swasta ke, ataupun ahli perniagaan yang kedai dia tidak ditutup, kenapa dia nak buat alasan tak nak bayar hutang? Bayarlah hutang. Sekarang ni sebab itulah kita tengok pejuang moratorium dia pagi ni. Biar adil lah. Kita perjuangkan kepada orang yang memang tak mampu. Tapi kalau orang mampu, kenapa kita nak suruh moratorium juga? Dia tak bayar, nanti syarikat keuangan nak pusing modal macam mana? Kadang-kadang kita berjuang tu biarlah di alam yang nyata, yang boleh memberi manfaat kepada semua, tidak membawa mudarat. Baik. Yang kelima, saya buat contoh-contoh ni supaya tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni. Yang kelima, ada muluzumil masyi. Seorang ni bernazar nak jalan kaki pergi Mekah. Bernazar. Maka tidak payah, tidak lazim dia berjalan kaki. Dia duduk Malaysia, dia kata aku kalau dapat sekian wajib atau aku berjalan kaki nak pergi Mekah. Mana ada jalan kaki ke Mekah? Kalau duduk di Jeddah boleh lah jalan kaki 80 km contohnya. Di sini macam mana? Kena naik kapal terbang, kena naik laut, kena macam-macam. Maka kata di para ulama, siapa dia bernazar nak jalan kaki, naik kapal terbang, tidak jadi masalah. Kecuali tempat dia dekat sangat. Duduk di Arafah, duduk di Mina, duduk Jeddah, Taif mungkin. Tapi kalau dekat-dekat, jauh-jauh tak payah. Maka Nabi kita SAW, hadis dalam Bukhari, tengok seorang tua dipimpin oleh anak dia, berjalan bertongkat. Nabi tanya, ma balu hadha? Apa masalah ni? Qalu nazara an yamshi. Dia bernazar nak berjalan tu Rasulullah. Nabi kata apa? Dengar ni. Inna Allah an ta'zibi hadha. Inna Allah an ta'zibi hadha nafsi la ghaniyun. Tengok kitab. Nabi kata Allah Ta'ala tak berajak nak seksa orang ni. Wa amarhu an yarkab, bawa kenderaan naik. Apa pak cik ni jalan kaki pergi Mekah. Dan ada lagi hadis lain, hadis Uqbah bin Amir juga dalam Bukhari, Muslim. Dia pergi minta pandangan Nabi, dia bernazar nak jalan kaki. Nabi kata litamshi wa tarkab. Boleh berjalan, boleh naik kenderaan. Macam orang jadi tak ada dalam Islam ni menyeksa siapa. Tapi kalau tuan bernazar, bernazar dengan perkara ibadat, kita kena buat cuma cara tadi. Maka di sini para ulama berbeza pandangan fima yalzam, apa yang patut dibuat oleh orang tu. Orang-orang yang apa ni, yang memaksa diri dia dengan nazar tadi. Dalam riwayat Imam Ahmad kata la yalzam masyi. Imam Ahmad kata tak payah berjalan, naik kenderaan. Tapi dia kena bayar kafaratu yamin, kena bagi makan 10 orang miskin. Imam Malik kata la yujzih rukub. Pada muka. Imam Malik kata tak boleh naik jalan juga. Kalau naik kenderaan dia kena qada balik jalan kaki. Padan nak kata apa? Cari pasal. Tapi masyhur di kalangan para ulama, iaitulah mazhab Syafi'i kata ya lazimul masyi in ataq. Dia kena berjalan kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, naik kenderaan. Mungkin dia berjalan sekejap betul naik kenderaan, tak sama masalah. Adapun orang bernazar, kalau aku menang sekian-sekian nak berjalan kaki daripada Kuala Kerai, Kuala Lumpur, kita kata la.
Nazar itu dalam perkara yang baik, perkara ibadat. Bernazar benda lara tak ada faedah, kita kata tak payah bernazar lah, tak ada faedah. Suruh dia naik kenderaan. Dia kata rugi Abu Anas. Kalau dia bernazar nak jalan kaki, nak pergi Putrajaya, bawa bendera Malaysia jalan, orang berhenti ambil gambar dia lah, macam-macam tajaan dapat. Oh, rupanya ada cerita lain. Jadi asalnya tak wajib. Siapa yang bernazar benda-benda lara ni tidak perlu ditunaikan, kata dia para ulama. Yang kena tunainya nazar yang ada faedah. Contohnya dia ada seorang ni, dia panggil Abu Israel. Dia bernazar tak nak duduk, nak berdiri di bawah panas, tak mau makan, dia berpuasa, dia nak puasa. Maka Nabi SAW berkata, Nabi kata suruh dia duduk di bawah teduh, wal yutim saumahu, puasa teruskan. Sebab apa faedahnya berdiri? Untuk apa berdiri? Tuhan tak suruh pun kita berdiri macam tu. Tuhan suruh kita berdiri dalam solat. Kalau menazar nak solat, buatlah. Menazar nak berdiri di tengah panas, duduk cari tempat teduh. Dan oleh kerana dia bernazar kerana nak puasa, Nabi kata wal yutim saumahu, suruh dia puasa. Para jemaah sekalian, dalam bab nazar ni penting sekali kita bincang, terutama sekali bagi orang yang bernazar di orang Melayu ni. Jadi nazar tak nazar. Contoh dia kata apa? Saya ni kalau dapat sekian-sekian, anak saya ni boleh kerja, aku nak makan kambing. Dia nak makan kambing. Adakah dia kena sembelih kambing? Tanya ustaz, oh sembelih kambing. Kalau mari tanya Abu Anas suruh dia ulang balik. Niat macam mana tadi? Saya kalau anak dapat kerja, nak makan kambing. Oh, senang je. Lepas solat ni, kita pergi kedai roti tempayan, order kari kambing, makan, selesai lah nazar. Dia niat nak makan kambing, bukan nak sembelih kambing. Ni rugi ni. Rugi Pak Lebay ni cerita ni. Betul tak? Skala biasanya Pak Lebay ni lah kepala kambing. Abu Anas ni kacau dia punya malam ni. Hidup cerita benda-benda yang merugikan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita tengok itu contoh-contoh tentang raf'ul haraj. Raf'ul haraj, apa contoh dia? Dan kita akan pergi kepada perkara mazahirud darar. Mazahir, perkara yang mendatangkan mudarat. Perkara yang mendatangkan mudarat itu ada banyak perkara. InsyaAllah nombor 4 ni kita tanda di situ. Yang keempat, mazahirud darar, kita akan sambung dalam siri yang akan datang, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.